Hudhaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an meriwayatkan, Orang lain sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, tetapi aku sering bertanya tentang keburukan kerana bimbang ia akan menimpa diriku. Aku pernah bertanya, Ya Rasulullah, dahulu kami berada dalam kejahilan dan keburukan, lalu Allah mengirimkan keadaan yang penuh kebaikan ini kepada kita. Apakah akan datang keburukan selepas kebaikan ini? Baginda menjawab, Ya, Apakah akan datang kembali kebaikan selepas keburukan itu? ya, namun ia akan dicemari. Apakah cemarnya itu? Kaum yang memberi petunjuk bukan dengan petunjukku. Engkau akan mengenali sebahagian perkara daripada mereka dan menolak sebahagian yang lain. Kemudian, apakah akan datang keburukan selepas kebaikan itu? Ya, para pendakwah di pintu-pintu Jahannam, sesiapa yang menyahut seruan mereka akan dihumban ke dalam neraka oleh mereka. Ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami siapa mereka. Mereka dari kalangan kita, dan mereka berbicara dengan lidah kita. Apakah perintahmu jika aku hidup pada zaman itu? Berpegang teguhlah pada jamaah muslimin dan imam mereka. Bagaimana jika waktu itu tiada jamaah dan tiada imam? Kalau begitu, pisahkan dirimu dari semua puak yang ada, meskipun engkau terpaksa menggigit akar pokok sampai maut menjemputmu. Sahih Al-Bukhari 7084 tidak menceritakan garis masa sejarah yang tetap, tetapi pola yang berulang-ulang dan terus bermunculan sepanjang zaman. Kejahilan dan keburukan merujuk pada zaman jahiliyah sebelum kedatangan Nabi SAW. Dan kebaikan pula bermaksud Islam yang menyatukan umat di bawah petunjuk yang benar daripada baginda. Setelah itu, keburukan datang kembali yang mula muncul pada zaman sahabat dalam bentuk kekacauan politik, perpecahan dalaman, dan kemunculan puak-puak yang menyimpang. Ini diikuti oleh fasa di mana kebaikan masih lagi wujud, namun bercampur baur dengan unsur penyelewengan, kepimpinan yang mengelirukan, dan petunjuk yang tidak sepenuhnya selari dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah as-sahabah radhiyallahu anhum. Kemudian, dari situlah munculnya para pendakwah yang menyeru kepada pelbagai bentuk kebinasaan yang membahayakan akidah dan boleh menyebabkan seseorang terhumban ke dalam neraka, sama ada untuk jangka masa yang sangat lama ataupun selama-lamanya. Mereka itu datang daripada agama ini sendiri dan berbicara dengan bicara agamawan. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tidak menerima apa-apa pun ajaran daripada mereka, walaupun seseorang terpaksa bersendirian hingga ke akhir hayat. Apatah lagi di dunia digital yang tiada sempadan ini, sesiapa sahaja boleh muncul membawa bahaya di skrin peranti. Dan bahaya yang paling ditakuti adalah dosa-dosa yang membatalkan keislaman. Terdapat banyak perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu murtad. Walau bagaimanapun, kita hanya akan membincangkan 10 pembatal keislaman yang paling berbahaya kerana masih ramai umat Islam yang tidak mengenali dan memahaminya. Pelajarilah dengan baik agar engkau tidak terpedaya dan dapat menjauhi mereka yang mempromosikannya. Sesungguhnya, Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya, tetapi Dia mengampuni dosa-dosa yang lain bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan sesiapa yang menyekutukan Allah, sungguh Dia telah melakukan dosa yang sangat dahsyat. Dan sesiapa yang mengadakan sekutu bagi Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Sesiapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu atau sesiapa pun, Allah benar-benar mengharamkan syurga baginya. Tempat tinggalnya yang kekal nanti adalah neraka. Dan orang-orang yang zalim itu tidak akan ada, walau seorang pun yang akan menolongnya. Pembatal keislaman yang pertama ialah syirik, yakni mengadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah faham yang sering berlaku dalam kalangan umat Islam adalah menyangka bahawa syirik hanyalah perbuatan menyembah berhala atau topekong semata-mata. Hakikatnya, syirik boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Secara umumnya, syirik terbahagi kepada dua jenis, iaitu syirik akbar atau syirik besar dan syirik asgar atau syirik kecil.
Sebahagian ulama menambahkan jenis yang ketiga, yakni syirik khafi atau syirik tersembunyi, namun ia sebenarnya termasuk dalam jenis yang kedua. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim 86, syirik adalah dosa yang paling besar. Melalui sabda baginda dalam Sahih Al-Bukhari 4974 pula, kita akan memahami sebabnya kerana ia adalah dosa menghina keagungan Allah Ta'ala. Sementara itu sabda baginda dalam Sahih Al-Bukhari 3334 mengingatkan apa yang telah pun kita lupa, bahawa meskipun sejak kita semua masih di dalam tulang salbi Nabi Adam alaihi salam lagi, kita telah pun diambil perjanjian oleh Allah Azza wa Jal untuk tidak menyekutukannya. Ketahuilah bahawa syirik akbar mengeluarkan seseorang daripada Islam, tidak diampunkan oleh Allah jika dia mati tanpa bertaubat daripadanya dan akan diseksa di dalam neraka untuk selama-lamanya. Syirik asgar, walau bagaimanapun, tidak membatalkan keislaman, tetapi menghapuskan pahala amalan yang mengandungi syirik itu dan pelakunya tidak akan kekal di neraka. Dalam perbincangan ini, kita akan hanya memberi tumpuan pada beberapa bentuk syirik akbar yang biasa berlaku. Syirik boleh berlaku dalam 3 aspek tauhid, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma'u wa sifat. Rububiyah atau aspek ketuhanan merujuk pada perbuatan-perbuatan Allah terhadap ciptaannya seperti mencipta, memberikan rezeki, dan sebagainya. Uluhiyah, yakni aspek ibadah pula, merujuk pada kewajipan-kewajipan hambanya kepada Allah, yakni mengkhususkan segala bentuk ibadah atau penyembahan kepadanya semata-mata, seperti bersembahyang, berdoa, dan sebagainya. Manakala asma' wa sifat merujuk pada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dia sendiri tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Antara bentuk syirik dalam aspek ketuhanan yang wujud pada zaman moden ini ialah mempercayai bahawa makhluk asing menciptakan kehidupan di seluruh galaksi. Adanya wali yang mentadbirkan alam semesta ini, terdapat dewa-dewi tertentu yang memberikan rezeki, dan fenomena semula jadi mempunyai kuasa sendiri untuk membawa manfaat atau mudarat. Orang Islam yang melakukan syirik jenis ini lebih teruk daripada Arab Jahiliyah kerana mereka itu hanya melakukan syirik dalam aspek ibadah. Antara bentuk syirik dalam aspek nama-nama dan sifat-sifat Allah pula ialah meyakini bahawa adanya jin atau makhluk halus yang tahu tentang perkara-perkara yang gaib secara mutlak, dan wujudnya watak manusia seperti superhero yang boleh mengetahui masa depan dengan pasti. Apa yang ingin ditekankan ialah 4 bentuk syirik yang paling banyak dilakukan oleh mereka yang berada dalam agama ini sendiri, yaitu syirik dalam aspek ibadah. Dan di antara manusia, ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingannya. Mereka mencintainya sebagaimana sepatutnya mereka mencintai Allah. Tetapi orang-orang yang beriman lebih kuat lagi cinta mereka kepada Allah. Syirik besar yang pertama dalam aspek ibadah ialah syirik dalam kecintaan. Tauhid adalah mencintai Allah, mencintai apa yang Allah cintai, seperti mencintai tauhid dan sunnah, dan mencintai kerana Allah seperti mencintai seseorang kerana dia mencintai tauhid dan sunnah. Tetapi, apabila seorang hamba mencintai makhluk sama seperti mencintai Allah atau lebih lagi dengan pemujaan setahap Tuhan, atau sehingga sanggup mengingkari Allah demi cinta itu, dia telah mensyirikkan Allah. Ramai orang Islam tertanya-tanya, bagaimana seseorang boleh menyembah berhala? Manusia bukan sekadar jasad. Ia mempunyai roh dan perasaan adalah umpan yang digunakan oleh syaitan untuk memerangkap manusia, sehingga apabila cinta sudah mengalahkan wahyu dan kewajaran, mangsa sudah pun di dalam genggaman. Begitulah strategi iblis terhadap kaum pertama yang menyekutukan Allah sebelum zaman Nabi Nuh alaihi salam, kecintaan yang melampau terhadap orang-orang soleh yang bernama Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr yang tercatat dalam ayat 23 surah Nuh. Dari cinta menjadi tugu peringatan, dan dari tugu menjadi berhala. Dan sebagaimana ia bermula, berhala bukanlah sekadar ukiran. Sebaliknya, ia adalah gambaran watak yang dicinta dan dipuja,
Sama ada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, jin dan syaitan, atau watak-watak mitos yang disamakan kedudukan seperti Tuhan. Berhala tidak semestinya sekadar bahan ukiran. Ia juga boleh menjadi tempat keberadaan makhluk yang disembah seperti pokok, batu, dan kubur. Dan makhluk yang disembah itu tidak semestinya sudah meninggal dunia. Ada yang masih hidup, seperti Firaun yang menuntut pemujaan bagi dirinya. Cinta sebegitu sungguh tidak berbaloi, kerana ia akan berakhir dengan penyesalan yang tiada penghujungnya. Itulah yang akan berlaku kepada mereka yang menyekutukan Allah dalam kecintaan, sebagaimana yang tercatat dalam ayat 97 dan 98 surah Asy-Syu'ara. Demi Allah, kami benar-benar telah tersesat ketika kami menyamakan Engkau dengan Tuhan segala alam. Nantikan sambungannya, insya Allah.